Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Sepatutnya malam ni siaran saya bersama dengan teman-teman daripada Indonesia. Tapi memandangkan mungkin pengurusan siaran ataupun perhubungan di sana tidak berapa jelas. Jadi tapi pengurusan di pihak kami ini, siaran di pihak kita ni lebih jelas di tempat ini, maka saya rasa langkah yang terbaik ialah daripada terdapat gangguan di ketika berlangsung nanti, lebih baik saya buat rakaman terus daripada tempat saya ini yang boleh ditonton oleh teman-teman daripada Indonesia dan juga daripada Malaysia. Asalnya saya diminta untuk memperkatakan tentang sedikit sebanyak tentang Piagam Jakarta. Dan kita tahu bahawasanya hari ini ialah 17 Ogos, merupakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan ini merupakan sejarah besar bagi Indonesia. Apabila Indonesia, kita memperkatakan tentang negara jiran kita, walaupun mereka negara jiran tetapi kita adalah serumpun sebenarnya. Darah yang mengalir di dalam diri kita ini sama dengan darah yang mengalir dalam diri mereka sebagai satu rumpun bangsa yang sama. Apatah lagi kita majoriti kita beragama dengan agama yang sama, iaitulah agama Islam. Dan saya kembali kepada pengalaman sikit sebanyak yang saya lihat yang berlaku di Indonesia. Piagam Jakarta merupakan satu piagam yang mana disepakati oleh tokoh-tokoh dan juga bangsa Indonesia ketika itu untuk dijadikan sebagai panduan kepada pembentukan negara Indonesia. Dalam Piagam Jakarta ini, mungkin bagi rakyat Malaysia mereka tidak tahu. Saya mungkin boleh membaca sedikit sebanyak apa yang tersebut dalam Piagam Jakarta. Disebut Piagam Jakarta bahawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kerana tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, ini tumpuan isu yang dibangkitkan, ketuhanan dengan kewajipan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemesyuaratan perwakilan, serta dengan diwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta 22 Juni lah disebut 1945. Ini adalah merupakan Piagam Jakarta adalah asas yang diletakkan awal bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Cumanya yang menjadi isu bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi umat Islam, apabila pembentukan UUD ataupun Undang-Undang Dasar Indonesia kemudiannya pada tahun 1945 juga, beberapa perkara telah dihilangkan kerana mengambil kira tuntutan daripada pihak lain yang bukan dari kalangan kaum muslimin.
Ini telah menjadi perbahasan baru di Indonesia. Saya tahu bahawasanya apabila kesedaran Islam mula bangkit di Indonesia, isu ini kembali dibangkitkan. Antara yang dibuang itu ialah selain daripada perkataan muqaddimah yang merupakan perkataan Arab, ditukar kepada perkataan pembukaan. Kemudian yang dibuang juga ialah ketuhanan dengan kewajipan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ini juga dibuang ataupun dihilangkan daripada UUD ataupun Undang-Undang Dasar Indonesia, yang kemudian menjelma di dalam negara Indonesia yang beberapa hari selepas itu yang dibentuk. Dan kemudian juga yang telah dibuang ialah tentang dicoretkan ialah tentang Presiden Indonesia itu hendaklah seorang Muslim. Dan ini telah menjadi perbahasan di kalangan pro and kontra di kalangan rakyat Indonesia, dan kita Malaysia juga boleh mempelajari daripada apa yang berlaku kepada mereka ni. Saya ingin menyebut beberapa hal kerana Piagam Jakarta itu penting. Ia di sekeliling Bung Karno ataupun Soekarno yang menandatanganinya, Bung Hatta iaitu Muhammad Hatta, dan juga kita ada beberapa tokoh seperti Abdul Wahid Hashim umpamanya di dalam situ. Agus Salim umpamanya juga terlibat di dalam menandatangani piagam ini, yang merupakan tokoh-tokoh besar. Juga tokoh Muhammadiyah juga ada di dalam itu, yang merupakan tokoh-tokoh besar Indonesia. Dan kemudian apabila Undang-Undang Dasar Indonesia dibentuk, apa yang mereka sepakati yang berhubung dengan nilai-nilai agama Islam sebagai satu identiti Indonesia itu nampaknya tidak dimasukkan disebabkan tuntutan-tuntutan pihak lain. Saya ingin menyebut hal ini kepada beberapa perkara. Apabila kemerdekaan berlaku, negara orang Islam daripada suatu umat yang kuat menjadi umat yang dijajah. Indonesia adalah merupakan satu contoh untuk yang selalu saya sebut. Indonesia mengalami banyak penjajahan. Yang paling nyata ialah penjajahan Belanda. Dan kita tahu Belanda itu begitu jauh daripada Indonesia. Sebahagian kita mungkin pernah pergi ke Holland, pernah pergi ke Belanda, dan kita tahu bahawa negaranya tidak besar. Tetapi ribuan batu jauhnya ia berlayar, akhirnya dia dapat menawan sebuah negara Indonesia Raya yang begitu besar. Ini adalah satu tragedi yang berlaku kepada umat Islam, dan kemudian diikuti dengan penjajahan Jepun ataupun Jepang yang masuk menjajah Indonesia, dan juga negara-negara orang Islam lain, hatta negara Arab dijajah dengan berbagai-bagai penjajahan. Kita lihat Umar Mukhtar umpamanya berjuang menentang penjajahan. Penjajah akhirnya dinyah keluar daripada negara, termasuk negara kita Malaysia. Dalam apa pun perbahasan pro and kontra dalam mentarikhkan penjajahan dalam negara kita, apabila penjajah dinyah keluar, decolonization, proses penyahan penjajah, maka tempat yang dikosongkan oleh penjajah itu diisi oleh anak watan ataupun anak bangsa bagi negara berkenaan. Apakah sifat negara yang hendak dibentuk? Dan apakah yang diperlukan bagi sebuah negara? Dan itulah yang dibincangkan di peringkat itu. Kerana membentuk negara tidak semudah untuk membentuk sebuah masjid yang hanya didiami oleh orang Islam, yang dihadiri oleh orang-orang yang ingin menunaikan salat. Tetapi negara terdiri daripada segala penduduk yang berada di dalamnya, yang mencintai agama, yang tidak mencintai agama, yang lahir di situ, yang menyukai pemerintah, yang tidak menyukai pemerintah. Apakah pemilihan pemerintahan yang sepatutnya dilakukan? Al-Quran menyebut dasar umum ataupun menyebut tanggungjawab umum orang-orang yang memerintah. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang mana jika kami mungkinkan mereka itu makkannahum fil ard, menguasai di atas muka bumi, mendapat kuasa, mendapat kedudukan di atas muka bumi. Tugasan mereka ialah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh pada yang baik,
Ma'ruf bukan saja salat, ma'ruf bukan saja puasa, ma'ruf segala yang memberikan kemaslahan dan kebaikan kepada umat manusia, ia adalah ma'ruf. Wa nahu 'anil munkar, dan mencegah mungkar. Segala yang memberikan mudarat pada manusia, ia adalah mungkar. Rasuah, penyelewengan, kezaliman, penindasan, ia adalah mungkar. Memberi makan kepada orang, membangunkan kebajikan, membangunkan kesihatan rakyat, menjamin keselamatan mereka, ia adalah ma'ruf. Dan itu adalah merupakan tugasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan pemerintah apabila mereka mendapat kuasa, dalam melaksanakan, mentakrifkan ma'ruf dan mencegah mungkar, membentuk negara bangsa setelah ketiadaan penjajah. Maka timbul, siapakah yang mempunyai pengalaman untuk melaksanakan tanggungjawab ini? Maka berberantakan selepas daripada itu di kalangan orang Islam sendiri ataupun negara-negara yang ditinggalkan oleh penjajah. Siapa yang akan memerintah? Adakah orang yang pandai menjaga masjid, bererti dia mesti pandai menjaga pemerintahan? Adakah orang yang belajar di barat dengan terus bererti dengan itu dia dapat menjadi pemerintah? Adakah orang yang bertai berpakaian ala barat, ataupun yang bersongkok, ataupun yang berjubah dan berserban, yang boleh memerintah sebuah negara? Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyebut dalam Quran, titahnya berhubung dengan kekuasaan ataupun pengurusan, iaitu ayat yang selalu kita baca, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan hak kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addu, memberikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, apabila kamu berhukum di kalangan manusia, kamu berhukum dengan cara yang adil. Amanah diberikan kepada ahlinya. Ahli yang amanah itu pula, siapakah yang mampu untuk memikul amanah pemerintahan? Mungkin kalau golongan Islami berfikir golongan yang nak pada Islam, tapi itu terlalu umum. Bukan semua orang yang nak kepada Islam mampu menguruskan pentadbiran. Mungkin golongan pro-sekular ataupun golongan yang pro-liberal berfikir orang yang liberal, dengan itu dia boleh memerintah. Kita Malaysia umpamanya juga mempunyai pengalaman memberikan pertukaran kerajaan, dan kita merasai hasilnya dalam tempoh yang kita berikan itu, apa terjadi kepada negara. Jadi siapakah orang yang dianggap sebagai berhak menerima amanah, layak menerima amanah ini? Nabi SAW di dalam hal ini melantik orang, baginda melantik orang berdasarkan kelayakan kedudukannya. Sebab itu kita lihat ada orang yang baru masuk Islam seperti Amr bin As, Nabi berikan jawatan kerana dia ahli dalam siasat. Khalid Al-Walid baru masuk Islam, Nabi berikan kedudukan dalam ketenteraan. Nabi tak tunggu senioriti sebab dia ahli di dalam bidang itu. Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an-nasu kama'adin adh-dhahabi wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Manusia itu seperti galian emas dan perak. Yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam apabila dia faham. Maksudnya, galian itu walaupun duduk di dalam pasir yang lumpur, semasa dia kotor ia dipilih emas dan perak. Maksudnya yang masa duduk zaman jahiliyah terpilih, masuk Islam juga terpilih. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Yang terpilih semasa jahiliyah terpilih juga semasa Islam, sekiranya dia faham. Sebab itu orang yang masuk, tokoh-tokoh para sahabat yang masuk, yang mempunyai kedudukan semasa jahiliyah, mereka mendapat kedudukan di dalam politik, di dalam politik pentadbiran, kerana itu bidang mereka. Mereka yang diberikan kedudukan dalam politik pentadbiran tidak bererti mereka itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan mereka yang tidak diberikan kedudukan dalam politik pentadbiran pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang Nabi sayang lebih daripada yang mempunyai jawatan, barangkali. Seperti Abu Dhar yang selalu kita buat contoh dalam hadis Muslim. Abu Dhar bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Wahai Rasulullah,
Kenapa tak lantik aku? Nabi selalu puji Abu Zar, sayang Abu Zar, menganggap Abu Zar disayangi oleh ahli langit. Tapi Nabi menyatakan, ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaihi wa adda alladhi ma alaihi fiha. Wahai Abu Zar, engkau itu dhaif, jawatan ini amanah, dan ia merupakan kerugian dan penyesalan pada hari kiamat, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan tanggungjawabnya. Maksudnya, kalaupun orang itu beragama, sangat amanah, tetapi kalau ia tidak mampu mempunyai kewibawaan, skill leadership yang bagus, dia tidak boleh memerintah. Maka pemerintahan akan dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai bakat dalam pemerintahan. Ini panjang perbincangan. Mengapa sejarah Islam mengiktiraf kewibawaan, keupayaan Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun kita tahu Muawiyah tidak lebih baik daripada kebanyakan sahabat yang lain. Ia tidak lebih baik daripada Ibnu Umar. Ia tidak lebih baik daripada banyak sahabat yang lain. Tetapi dalam menguruskan politik semasa itu, dia lebih baik daripada orang lain. 40 tahun pengalamannya dalam politik, ahli-ahli Syam tidak bangun menentangnya. Dan ini panjang perbahasan di dalam siasat. Ini yang berlaku dalam dunia Islam. Dan kadang-kala ada orang yang tidak baik pada dirinya, tetapi apabila dia menduduki kedudukan pemerintahan, dia membantu agama. Sebab itu ada dalam hadis Nabi SAW menyebut, innallaha yu'ayyidud dina birrajuli al-fajir. Allah Ta'ala mungkin menolong agama dengan lelaki yang jahat. Dirinya jahat, tapi apabila dia duduk pada satu kedudukan kuasa atau kedudukan tempat, tindakan dia membantu orang Islam. Tindakannya membantu orang Islam. Apabila membincangkan tentang pembentukan kerajaan, apakah yang kita mahu? Saya nak menyentuh tentang piagam Jakarta ini, sebab yang dikendaki, mungkin rakan-rakan teman-teman daripada Indonesia juga boleh menilai sama ada setuju ataupun tidak bersetuju dengan apa yang saya sebut. Yang penting ialah apa yang ditulis, ataupun yang penting adalah apa yang menjadi realiti dalam kehidupan manusia. Kita mempunyai pengalaman kadang-kala yang ditulis di dalam undang-undang lain, tapi yang berjalan hal yang lain. Berapa banyak undang-undang bangsa-bangsa bersatu yang tertulis dan dipersetujui, tetapi Israel juga yang menguasai Palestin. Yahudi tidak banyak jumlah mereka dalam dunia ini. Yang ditulis lain, tapi realiti yang berlaku lain. Politik ialah soal dominan. Politik ialah soal bagaimana menguruskan kuasa. Politik bagaimana soal memastikan bahawasanya idea itu menguasai dan terlaksana dalam masyarakat. Bukan soal form, soal lambang, bukan soal warna, tapi soal essence, realiti yang sebenar yang sedang berlaku. Kita di Malaysia ada pengalaman dalam hal ini. Masing-masing ada pro and con dalam pandangan mereka. 22 bulan. Apa realitinya? Walaupun tertulis di segi negara, Islam dan seumpamanya, tetapi realitinya menggelisahkan dalam banyak keadaan ketika itu, dan orang Islam yang menyokong idea perubahan akhirnya terpaksa menilai semula sokongan mereka itu. Kerana kadang-kala apa yang tercatat itu boleh diubah apabila keadaan itu begitu menguasai. Nabi SAW, kita tahu dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian yang mana sahabat tidak begitu selesa dengan perjanjian itu. Bermula daripada perjanjian yang mana Quraisy wakil mereka Suhail bin Amr mari berunding untuk berbuat perjanjian dengan Nabi. Nabi SAW minta supaya uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail tidak mau. Manadri ma Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak tahu apa Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismikallahumma. Tulislah dengan namamu ya Allah. Nabi akur. Nabi terima kehendak Suhail. Tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sebahagian sahabat melihat keadaan perjanjian, mereka tidak berpuas hati dengan perjanjian itu.
Sayyidina Umar bin Khattab umpamanya bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil? Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar?" Wahai Rasulullah, tidakkah kita di pihak yang benar, mereka di pihak salah? Dan Rasulullah, bala, ya. Tidakkah yang mati di kalangan kita masuk syurga, mati di kalangan mereka masuk neraka? Bala, ya, Rasulullah kata. Ala ma nu'tiya diyanata fi dinina wa narji'u wa lamma yahkumillah bainana wa bainahum. Kalau demikian, mengapa kita mengurangkan agama kita? Dan kita pulang sedangkan Allah belum putuskan kita menang ataupun kalah. Nabi kata, "Ya Ibn Khattab, inni Rasulullah, walan yudayya'ani Allahu abada." Wahai Ibn Khattab, aku ni Rasulullah, Allah tak akan mensia-siakan aku. Maksud ini pilihan yang Allah mahu. Dari segi zahirnya tidak menang, tetapi jangka masa panjangnya, politik yang diambil oleh Nabi SAW itu ialah politik yang menang. Dan ini art, seni di dalam berpolitik, yang mana bukan semua orang dapat melakukan hal itu. Dan Nabi itu fleksibilitinya di dalam politik itu hebat, sehingga yang pentingnya akhirnya bagaimana dominan semangat Islam ataupun semangat spirit kepada keadilan, justice itu yang menguasai keadaan. Sebab itu Nabi SAW memuji Najasyi. Najasyi adalah Ashamah. Dia merupakan pemerintah bagi negara Kristian. Ini selalu saya ulang. Nabi menyuruh para sahabat berhijrah ke Habasyah. Walaupun pemerintahnya Kristian, Nabi kata dia adalah raja yang adil. Fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad atau la yadlamu indahu ahada. Dia pergi, dia raja yang adil, tidak ada orang yang dizalimi di sisinya ataupun dia tidak menzalimi seseorang. Najasyi itu kemudian yang masuk Islam, tapi dia pemerintah Kristian. Setelah dia masuk Islam pun dia kekal di atas jawatannya bagi sebuah negara Kristian yang tidak mungkin boleh mengubah dasar apa yang menjadi pegangan perlambangan negara, tidak mungkin dia boleh diubah. Tetapi kedudukannya pada jawatan itu membolehkan keadilan dilaksanakan kepada rakyatnya dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Nabi SAW pada hari kematian Najasyi, Nabi menyebut, mata al-yawm ar-rajulu salih akhukum Ashamah, qumu wa sallu. Mati pada hari ini lelaki saleh saudara kamu Ashamah, bangun dan salat, kata Nabi. Nabi tak kata mati satu orang Islam memerintah sebuah negara Kristian, memerintah yang tidak di bawah perlambangan la ilaha illallah, maka dia menjadi kufur. Nabi tak, kerana itu ada realiti yang terpaksa dihadapi. Orang Islam hendaklah tangkas di dalam menguruskan politik ini. Bukan soal politik perlambangan ataupun kalimat-kalimat agama, tapi politik keupayaan menguasai keadaan, keupayaan menentukan hala tuju, bukan sekadar keupayaan menentukan apa yang tercatat di dalam kertas saja. Nabi SAW sebab itu memuji perkara-perkara yang baik. Kata Nabi, laqad syahidtu hilfan fi dari Abdullah bin Jud'an. Aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Ma ahabbu li bihi humrun na'am. Aku tak suka sekalipun ditukar dengan unta merah, kata Nabi SAW. Lau ud'a bihi fil Islam la ajabt. Jika aku dipanggil semasa aku dah di dalam zaman Islam ni, aku dah jadi Rasul Islam ni, aku akan menyahut seruan itu. Ini menunjukkan keluasan. Abdullah bin Jud'an tidak Islam. Bahkan ada hadis Aisyah, Nabi SAW menyatakan segala amalan saleh Abdullah bin Jud'an tidak memberi manfaat padanya pada hari akhirat kelak, kerana dia tidak pernah menyatakan Rabbi ighfirli yaumaddin, wahai Tuhan ampunkanlah aku pada hari kiamat kelak. Dia masuk neraka dia, kerana tidak pernah menginsafi perbuatannya untuk kembali pada Allah walaupun ada perbuatan baik. Tetapi Nabi memuji perjanjian yang telah dia buat. Nabi menyatakan, aku menyokong apa yang Abdullah bin Jud'an buat. Dengan itu, ini adalah merupakan satu dimensi yang luas di dalam pengurusan politik orang Islam.
negara-negara orang Islam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Saya tidak mahu menyebut tentang retorik dalam politik, tetapi kita tahu kita ada sejarah Taliban umpamanya. Saya tak mahu mengurus soal pro baik atau tidak Taliban, tetapi apabila dia mengambil langkah yang begitu drastik, akhirnya negaranya dipukul oleh kuasa barat dan hancur Afghanistan. Setelah sebelum itu diganggu gugat oleh Rusia. Dan kita juga mungkin ada pro and con apa yang dilakukan oleh Turki dalam proses yang terkenal dengan satu negara yang mengepalai sekularisme yang begitu hostile, kerana sekularisme itu sendiri mempunyai beberapa versi yang berbeza-beza di antara apa yang berlaku di Perancis, apa yang berlaku di Amerika. Tetapi apa yang saya nak sebut ialah sikap hostility ataupun permusuhan dengan agama yang ditunjukkan oleh aliran pemikiran sekular yang ada di Turki itu begitu dahsyat pada zaman Mustafa Kemal Atatürk. Walaupun apa justifikasi yang dilakukannya soal menegakkan bangsa Turki dan membuang kearaban dan seumpamanya, tetapi dia telah mengikis agama dan meletakkan sekularisme itu sebagai satu kedaulatan yang tak sukar untuk disentuh di dalam perlembagaan Turki. Namun apabila gerakan pembaharuan, sama ada kita bersetuju semua ataupun tak, Erdogan dan seumpamanya mencuba, mereka mungkin tidak mengubah perlembagaan, tetapi mereka mengubah keadaan, sehingga suasana kepada lebih Islamik itu mula terasa bagi sebuah negara. Daripada mengubah keadaan, kita dapat mengubah apa yang tertulis hatta dapat mengubah negara. Negara-negara orang Islam banyak yang tertulis dengan kalimat-kalimat Islam, tetapi apabila kuasa ekonomi menguasai keadaan, golongan kapitalis lebih kuat, akhirnya ala tuju negara berubah dan apa yang tercatat juga sudah tidak diendahkan lagi. Piagam Jakarta ialah satu pengajaran yang hendak kita memperjuangkan ialah sejarah apa yang tertulis, ataupun hendak kita perjuangkan ialah memastikan dominasi, keadilan dan semangat mengukuhkan, menegakkan yang ma'ruf dan yang mencegah yang mungkar itu menguasai rakyat dan negara. Yang manakah jalan yang hendak kita pilih? Jika mampu dengan apa yang tertulis kita menegakkan apa yang menjadi yang tersurat dan yang tersirat itu dilaksanakan, itu yang terbaik. Tetapi kita tidak boleh begitu sempit dengan menyebut kita terjamin. Hatta dalam negara Malaysia ramai orang sebut kita sudah terjamin, Islam sudah terjamin, umat sudah terjamin dengan apa yang ada dalam perlembagaan. Itu satu coretan perlembagaan, tetapi tidak mustahil apa yang tercatat itu boleh berubah dengan dominasi keadaan. Dan itu berlaku di dalam sejarah manusia yang banyak. Piagam Jakarta memberi pengajaran pada kita. Akhirnya UUD ataupun Undang-Undang Dasar Indonesia berubah, ditulis yang lain, tidak seperti yang disepakati dalam Piagam Jakarta, kerana penguasaan keadaan, dominasi yang lain telah berlaku. Ini adalah pandangan saya secara ringkas terhadap apa sempurna dengan perbincangan tentang Piagam Jakarta itu. Dan mungkin Ahlu Makkah adra bi syi'abiha, kata orang Arab. Orang Mekah lebih tahu lorong-lorongnya, orang Indonesia lebih mengetahui tentang negara mereka. Tapi ini adalah sepintas lalu pandangan saya. Kesimpulannya pada saya ialah dalam soal politik, bukan soal retorik membangkitkan slogan, tapi soalnya bagaimana menentukan dominasi penguasaan unsur-unsur yang baik di dalam negara itu. Ia tidak berpada dengan mengangkat slogan, tapi ia adalah soal pengurusan. Amerika kita sering sebut negara yang sentiasa dipengaruhi oleh lobi Yahudi. Lobi Yahudi itu, Yahudi tidak begitu banyak dalam dunia ini, tetapi lobinya dominan menguasai keadaan. Dengan mempunyai lobi yang kuat, mempunyai ekonomi yang kuat, akhirnya dia menjadi satu bangsa yang sukar diganggu gugat, bahkan menguasai bangsa-bangsa yang lain. Negara Arab yang besar, Syiah Arab yang begitu banyak, gagal menghadapi Israel yang kecil kerana dominasi ekonomi, dominasi kedudukan dan politik, penguasaan pemikiran telah mengatasi segala syiar dan slogan yang bertulis. Itulah yang perlu kita fikir dalam kadangkala di dalam menguruskan politik bangsa dan umat bagaimana negara-negara umat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.